Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Anak AF, Cikgu Anak ajar fizik. Alright, hari ni cikgu nak sambung term unit emission part 2. Pancaran term ion bahagian 2. Okay, so cikgu minta maaf lah pada Renisha sebab lambat cikgu siapkan video ini. Alright. Okay, mari kita mulakan. So, inilah sambungan tau daripada yang cathode ray, oscilloscope, and term unit emission yang kita bincang dalam part 1 tu. Okay, itu part 1 tu dia punya basic macam mana asas dalam cathode ray oscilloscope ni. Okay, cathode ray oscilloscope kalau kau perhatikan, ini apa dia cathode ray oscilloscope? Cathode ray oscilloscope is a cathode ray tube which converts electronic and electrical signals to a visual display. Okay, so dia adalah tube sinar kathod yang menukarkan isyarat elektrik kepada isyarat elektrik. Tak betul ni, elektronik dan elektrik kepada paparan visual. So ini adalah paparan yang asas lah dalam CRO, cathode oscilloscope CRO. Yang kita nak fokus ialah kepada muka dia tu, the display. Kemudian kita nak tengok the Y gain and time base. Yang lain tu kita abaikan dulu. Okay, next. Jadi prinsip kerja cathode ray oscilloscope ni berdasarkan apa yang kita telah belajar dalam part 1 is thermionic emission. So ingat balik, what is thermionic emission? Is the emission of electron from a heated metal surface. Dan cathode ray is a beam of electron moving from cathode to anode at high speed in a vacuum tube. So ini dia punya komponen lah secara umum dia. Dia ada 3 bahagian. So electron gun, deflection system, and the screen, the fluorescent screen. Okay, so nanti kita akan tengok dalam dia ada apa. Okay, electron gun tu dalam dia ada apa. Deflection tube, yang banyak sikit ialah dalam bahagian electron gun. So seterusnya cikgu akan tunjukkan pada kamu video macam mana yang berkaitan dengan komponen dalam CRO tu. Some modifications are made to the cathode ray tube to invent the cathode ray oscilloscope, CRO. The cathode ray oscilloscope is built up of 3 main parts. The first part, which looks like the cathode ray tube but with a few changes, is named the electron gun. This part produces electrons by the property of thermionic emission. The second part is the deflection system, and it causes the deviation of the electrons from its normal straight line pathway according to the voltage applied to the plates. It consists of the Y plates. They are responsible for deflecting the beam of electrons vertically up and down. The other 2 plates are named the X plates, and they are responsible for deflecting the beam horizontally left and right across the screen. The voltage on the X plate is controlled by a button on the interface. This button is referred to as the time base. The third main part of the oscilloscope is the fluorescent screen. The screen is plated from inside with a layer of a substance that is sensitive to electrons. It gives a bright spot on the position where the beam of electrons falls on the screen. Semua tadi ada 3 bahagian lah. Electron gun. Ini ialah bahagian electron gun. Electron gun. Ini ialah deflection system. Okay. So dalam electron gun ni lah ada filament, cathode, ada grid control, ada anode dan sebagainya. 3, 4, 5. Okay, kemudian ini untuk the deflection system ada satu. Ini yang tegak ni, yang tegak is the Y plate lah. Yang horizontal. Yang ini vertical is Y plate. Yang horizontal ialah untuk X plate. Okay, kita tengok detail dia. Okay, yang ni. So, electron gun. So, bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3. Part 1, part 2, part 3. So, electron gun ada A. Ada B, ada C, ada D, ada E. So, A ialah ini. A dia ialah filament. B, cathode. C, control grid. Okay, 3. Cukup 3 sampai 3 tu. So, kamu tahu tu. FCC. Filament, cathode, control grid. Okay. CG selalunya kita kata control grid ialah CG. Kemudian D dengan E ialah anode. Okay, anode ada 2. Focusing anode atau focusing atau
accelerating anode. Okay. Cikgu selalu menggambarkan dalam pertandingan 100 meter. Kalau kamu kat sini, kamu kena fokus dulu ke kamu kena lari dulu? Itulah kita kena fokus. Kalau tak, nanti kita berlari arah bertentangan kan. Ada satu cerita tu kan. Yang budak sekolah tu. So, kita kena fokus. Baru kita accelerate. So, D is focusing anode dulu. And E is accelerating anode. Okay, tu habislah. Sampai tu. Elektron kan lagi dua tu kamu nampak yang tegak ini ialah yang tegak tu mestilah dia buat lagi Y plate, yang tu ialah X plate, yang belakang yang depan ni frozen screen sama juga macam dalam kita belajar thermodynamic emission. Ini vacuum, tak ulang lah reason alright, next ni dia punya fungsi dia. Electron gun to produce a narrow beam electron. Filament to heat up. Kalau daripada nama kita tahu dah. Cathode emits electron through the process of thermodynamic emission. Control grid. Nama pun control is to control the number of electrons in the electron beam. So dia boleh macam tu nak banyak ke nak sikit electron. The focusing anode to focus. Accelerating anode to accelerate. Y plate to deflect. Dia nak pesong kan? Deflect is pesong. Y axis. X plate pesong tu X axis. Pentafluor screen atau fluorescent screen. Okay, dia akan tukar, convert kinetic energy to light energy. Alright. Next. Okay, kita tengok fungsi. Apa fungsi utama cathode ray oscilloscope? A tool to display waveforms. Number 2, a voltmeter to measure potential difference. 3 is a timer to measure short time interval. So A ni just nak tengok je bentuk macam mana. Sebab tu kan kadang-kadang ada jenis-jenis CRO yang kalau kita pergi hospital kan dia ada paparkan sambung kepada degupan jantung ke kan. Itu is satu contoh CRO lah, tapi bukan untuk calculation. Just nak display wave je. Okay. Yang dua lagi. Dan kita ada satu simulator pada dekat website. Kita tengok best gila. Cikgu kata best gila. Okay, cikgu tunjuk kamu Okay, ini adalah satu contoh simulasi yang kita dapat dekat ni lah, dekat internet. Academo nama dia. Okay, sekarang ialah ambil dia live input. So daripada suara cikgu, so dia boleh paparkan bentuk suara lah. Cikgu macam cakap lah kan. Wow. Okay, so macam tu. Dia juga boleh kita adjust lah kalau kita nak macam. Okay. Kalau kita tukar-tukarkan dia punya tu. Jadi dalam CRO ni, yang pentingnya dekat Y-axis dia akan baca voltage. X-axis membaca masa. Cikgu tak ada conteng ni tau. Sebab dia ni kan, cikgu pasti harap. Ni Y. Jadi Y gain ni dia kata kat sini. Ini volt per division. Ini ialah Y gain. Maksudnya satu petak 5 volt. 5 volt per division. So kita punya input satu petak kan. Daripada ukur sebenarnya tengah. So 5 volt. Okay. And dia punya period is puncak tu puncak. Okay. 1, 2, 3, 4. Satu petak 1 millisecond. So 4 petak 4 division 4 millisecond. Okay. Katakan cikgu kecil kan. Satu petak 2. Input kita 5 Jadi dia akan naik 2,5. Okay. Jadi kalau satu petak mewakili 2, 2, 4, 5. So input kita still 5 volt. Alright, kita sambung. Okay, next. Sambunglah Okay, next. Sekarang kita nak belajar how to read CRO. So kamu tengok betul-betul macam ni. Tengok satu persatu. Apa A? A tak ada input. Okay, cikgu cerita apa yang ada pada kamu ni. Kita ada dua CRO, time based off, time based on. Cikgu buat kita ni revision. Cikgu harap kamu dah ada sikit lah ilmu tu kan. Kalau on off macam mana. Ini A. Kalau B, kita masukkan input kita 4 volt DC, direct current. Okay, yang ini 10 volt DC, opposite terminal. Dan last sekali is bila ada VP and ada period is AC lah. AC. Okay, kita tengok satu persatu dulu.
No input, time base off. So, elektron tu akan pergi ke tengah. Macam tu. Okay, pergi tengah sini. Cuk nak pakai hijau ke? Hijau ke? Adakah hijau? Okay lah, sebab dia warna hijau kan. So, cuk pakai hijau. Okay, next. Situ Jadi, kalau misalnya tu time base off. Time base on. Time base on kelas dia ada deflection pada X plate. So, dia akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Maknanya elektron tu dia akan bergerak ke kiri. Tadi dia pergi depan je. Sedepan dia straight kat sini. Ini dia akan deflect ke kiri, ke kanan. Dia tersebar macam tu. Okay. Next, yang kedua, time base off dan time base on untuk input kita 4 volt. Satu petak. Y gain ialah mewakili skala je. Skala macam kita baca graf. Satu petak berapa? Macam tu je. Kalau 4 volt, satu petak 1 volt, 4 volt, 4 petak lah. Time base off titik je lah. Kalau dia DC dia titik. 1 tengah. 1, 2, 3, 4. Okey, sini lah. Macam tu. Okey. Lepas tu kalau time base on, samalah dia akan macam deflect ke kiri dan ke kanan. Tak nampak kan warna hijau? Tukar warna merah lah. Okey, sekali lagi lah ni. Parah sama lah parah sama. Ni parah sama. Ni parah sama lah, kosong-kosong. Okay. Next, kalau yang ni pula C, dia kata, sekarang satu petak 5 volt. Input kita 10 volt. Jadi dia akan naik berapa petak? Input, kamu kena tengok V input kita. V input kita 10. Skala kita satu petak 5. So dia akan naik. Tapi dia kata ni opposite terminal. Maksud tadi dia naik ke atas, sekarang dia turun ke bawah 2 petak. Sebab ada opposite terminal ni. Lepas tu kalau time base on, dia akan ada satu garis sana. Okay, last one. D, Y gain. Okay, paksi ni Y gain ni ialah untuk scale paksi Y, satu petak 2 volt. Time base ialah untuk paksi X. Kena jelas tu. Kalau nak ukur voltage, paksi Y. Kalau nak ukur time, frekuensi, paksi X. Okay. Kita tahu tu dulu. Next, input kita. Input dia 6 volt. So, ini ialah bila ada AC kelas, graf dia ialah, cikgu nak clearkan semuanya. Cikgu nak clear everything. Okay, cikgu akan lukis balik. 1. Yang cikgu nak tulis yang penting-penting je. Ni ialah 4 tadi. Ni ialah ni. Ini 2. Ini sini. Okay. Jadi bila AC ni, graf kita mesti dia punya macam tu. Mesti macam tu. Kan? AC kan? Semua orang tahu. Tapi dia kata, the VP, the voltan puncak dia, the peak voltage ialah 6 volt. Jadi, ini akan mewakili 6 volt. 6 volt, satu petak berapa? 2. Jadi, dia akan naik 3 division. Macam tu. So, untuk ni, cikgu akan buat yang ni dulu. Kalau misalnya kalau untuk AC, cikgu akan buat yang ni dulu. 3 petak kan? Atas bawah. Sebab alternating ada atas bawah. Okay, so ini ialah yang dia akan naik nanti. Sini. Kemudian period. Sebab kita nak ukur ni, dari sini ke sini ialah 40 milisecond. 40. Satu petak berapa? 10. Jadi sama dengan 4 division. Ini je yang susah sikit lah. Itu je. Okay, Rinisha, cikgu harap kamu faham. Okay, next kita lepas tu baru kita lukis. Okay. So, ini mesti 4 petak. Okay, 4 petak. Ini 3 atas, 3 bawah. Ini 2. Macam tu lah. Okay, cikgu lukis ni. Cikgu harap cikgu boleh bersabar. Tak cantik juga Betul tak? Okay, macam tu. Cuba baca.
Betul tak? Dia punya tu. Input kita 6. 2, 4, 6. Betul. 2, 4, 6. Lepas tu turun bawah pun 2, 4, 6. Okey. Y gain betul. Time base 4. Dari sini ke sini 4. 1, 2, 3, 4. Betul. 40. Okey lah. So, betul lah. Dia punya sketch dia. Kemudian kalau time base off, dia tak ada deflection kiri kanan. So, dia akan ada naik ke atas dan ke bawah. Jadi, cara dia ialah parah sama. Okay, cikgu suka bayangkan macam dia spring dan kita compress dia. So, bila kita compress rapat-rapat, dia akan jadi satu. Macam tu, atas bawah. Tu lah, bagi cikgu nampak lah kalau lukis. Macam tu. Okay. Okay, kita tengok soalan lah. Rasa habis dah example. Okay, example dah. Okay, next. A student uses CRO to study the output voltage from a bicycle dynamo. Okay. The figure shows the trace of setting of the CRO for one particular speed. Soalan pertama, what are the setting? Okay, setting tengok dekat sini. Tengok dekat muka tu. Tengok kat mana dia tunjuk. 10. Dengan ni, satu lagi. Dia jadi lagi. Tu. Kita pun tulis lah. So, kita punya Y gain kita. Ini ialah 10 millisecond per division is time base. Ini time base Ini is Y gain. Kalau voltage is Y gain. Paksi Y. Voltage. What is the peak voltage? So, kita dah tahu satu petak 0.01. Maka, tengok di sini. 1, 2, 3, 4. So, 4. Darab dengan Y gain. Gitu je. Cikgu kan dia dah macam nak tu. Cikgu dah clear dulu Okay. Jadi 4 petak darab tu 0.04. Kalau tengok markah lah. Kalau satu markah, kamu tulis lah macam tu. What is the peak voltage? VPP. Kalau ini ialah VP. Ini ialah VP. Atas ke bawah ialah VPP lah. Ini ialah VPP. Darab 2 je. Kalau atas di 0.04. Bawah pun 0.04. Dan 0.08. Darab 2 je macam tu. Ataupun kamu darab lah 8 petak. 8 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alright. Next. What is the period? Okay, sekarang ni lah bahagian yang sangat penting. Sebab kalau soalan melibatkan AC, dia akan tanya period and frequency. Alright? So, bila kata period and frequency, kita akan tengok x-axis. Dan kita akan tengok time base. Okay, time base. Okay. Period. Period is time for one complete oscillation. So, dari sini pergi sini is period. Okay. One complete oscillation. Ada awal-awal dan wave, cikgu kata ada 4 phase. 1, 2, 3, 4. Kalau kamu lupa So, ini ialah period kita. So, kira petak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 darab berapa? Darab time base lah. 80. 80 millisecond. Alright? Tapi, seterusnya soalan selalu tanya dengan, dia akan ikuti dengan frekuensi. Millisecond. Ni bukan meter tau. Milli. 80 bahagi 1000. 0.12. 0.08. Saat. So, 0.08 second. Frekuensi is 1/T. Tukar. So, dapatlah dia punya tu. Okay, cikgu rasa dalam CRO ni cukup yang macam susah sikit. Tak ada apa. Kamu kena tengok tu. Kalau period, mesti x-axis. Time kena tukar dalam second. Okay, macam tu. Okay, next kita tengok soalan dah. Habis dah tu. Pendek je cerita dia. Okay, tengok soalan pertama. The shadow is deflected by... The direction of deflection is determined by... ada jawapan tak? Tak ada. Cikgu kena tulis. Fleming left hand rule. Yang ni. Which component causes A, B, C or D causes the electron to accelerate? Accelerate, Ini ialah filament. Ini ialah
Apa ni? Control grid. Control grid, cikgu. Ini ialah focus, ini ialah accelerate. D. D. Sebab tu kita kena tahu dia punya basic component dia. Okay, next. Yang ni, okay. Tengok kita nak test kan kamu faham ke tak faham. Okay, kalau soalan tu, baca dia kata, input Y is set at 5 volt per cm. Ataupun ini dia punya Y gain lah. 1 petak, so 1 division is 5 volt. 5 volt Ingat kalau dia kata Y gain, paksi Y. Peak voltage, tengok Y sahaja. Okay, jadi kita ni kan, dia nak VP kan. VP daripada equilibrium ke sini. Berapa petak? 1, 2, 3. 3 darab berapa? 5. 1 petak skala. Tu skala je dia lah dia bagi. 15. Okay. Next. Okay, yang ni kena frekuensi. Tengok satu ni. Dia kata apa? Ini ialah time base. Maksudnya ini dia punya T tau. Dia punya skala dia. Time base dia TB TB 15 millisecond per division. Okay, tu dia betul-betul. Nanti salah. TB 15 millisecond. Milli per division. Okay, apa soalan dia? What is the frequency? Okay, jadi tak frekuensi kena cari period dulu. Tengok graf. So, dari mana ke mana? Kalau kita start kat sini. Okay, situ. 1, 2, 3, 4. Okay, sama tadi lah 4 juga. So, 4 juga 8 So, dia punya period dia ialah 8 darab 15. 8 darab 15 apa? 15. 8 darab 15. 8 darab 15. 120 millisecond. Tu. Jadi ketukar second ni. Mili ni ketukar second. Jadi 0.120 second. Frekuensi 1/0.12 lah. Okay. Jadi 1. Yes. B. Okay. Inilah calculation dia. Cikgu harap dengan contoh ni boleh faham lah ya. Okey, soalan structure. Soalan structure ni cikgu ambil daripada modul kita je. Sama je. What is the meaning of cathode ray? Cikgu tak bagilah cathode ray. Kita dah tahu dah kan cathode ray apa. Okay, so a beam of electron. Okay, move at high speed from cathode to anode in a vacuum. How the bright spot is formed on the screen? Kenapa ada bright spot kat situ? 2 markah ni. Okay. Kerana apa? Satu kita kata cathode ray travel. Okay. From cathode to the screen. Dia pergi ke screen. Lepas tu cathode ray converts. Dia tukar kinetic energy to light energy. Alright. Sebab tu 2 markah. 2 markah Next. The Y tengok soalan. Dia kata, okay. Ni titik dia kat sini. Y gain dia 2 volt per division. Soalan dia, calculate the input of DC supply. 1 petak, 2. Dia naik 2 petak. 2 markah. 2 markah tunjuk lah. So, 2 darab 2. Kamu kena tengok berapa markah yang dia peruntukkan Walaupun nampak macam simple tapi tulis macam tu. Next. Draw the output signal on the screen when the peak voltage of the AC supply is 6 volt. Okay, dia kata AC. Jadi AC mesti bentuk macam ni. Okay, and the time base is switch off. Kalau off tak jadi macam tu, jadi lurus je. Okay, jadi ini kalau on. Ini kalau off. Jadi kita kena dalam kepala dah ada dah benda-benda tu kan. Tapi dia kata 6 volt. 6 volt. 1 petak berapa? Dia masih menggunakan CRO yang sama kan. Sinilah ambil yang ni juga.
Jadi satu petak tu maksudnya dia akan naik 1, 2, 3 sini. 1, 2, 3 turun bawah. Tapi off. Ni lah off yang ni. Macam tu. Cantik lah pakai pembaris Okey. Rasanya tu je kot kita punya yang berkaitan dengan macam mana kita nak apply CRO nak kira Y gain, nak kira peak voltage, VPP, time base, apa kita ni, period and frequency. Alright? So, cikgu harap itu membantu kamu untuk memahami topik ini. So, tadi kalau video yang cikgu tunjuk tu tadi daripada sumber-sumber ni. Ini ialah kalau kamu ada masa lah. Boleh tunjuk kat situ. Rujuk kat situ. Okay, so terima kasih. Sebelum cikgu ulang. Ada soalan? Kalau soalan tanya. Okay, bye. Assalamualaikum.